I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Mom leave because of me. Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. Assalamualaikum. Saya Nori Fazli binti Firdaus daripada kelas Tiba 2A bernombor matrik DBA 20212645. Assalamualaikum, saya Siti Khadijah binti Syafi'ah dari kelas Tiba 2A, nombor matrik DBA 20216-180. Nama saya Nur Misali Khairah binti Mat Rasib, bernombor matrik DBA 20212621. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrana binti Muhammad Kasim dari kelas Tiba 2B yang bernombor matrik DBA 202125955. Tajuk bedah filem untuk kumpulan kami ialah The Pursuit of Happiness. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. Filem The Pursuit of Happiness ini adalah sebuah filem yang telah diadaptasikan daripada sebuah kisah benar yang pernah berlaku. Kisah ini berlaku di San Francisco pada tahun 1981 yang menceritakan tentang seorang jurujual yang bijak dan juga ketua keluarga iaitu Chris Gardner. Chris Gardner telah melaburkan wang simpanan keluarganya untuk mesin pengimbas ketumpatan tulang, iaitu sebuah alat yang 2 kali lebih mahal daripada X-ray dengan resolusi yang hampir sama. Penjualan yang sukar dari masa ke masa telah memburukkan lagi kewangan keluarganya dan membawa masalah kepada hubungan dengan isterinya. Lalu, disebabkan hal itu, isterinya meninggalkannya dan berpindah ke New York. Tanpa wang dan isteri, komitmen sepenuhnya diberikan kepada anaknya Christopher. Pada suatu hari, Chris mendapat peluang untuk menjadi broker saham seperti yang dicita-citakannya. Sementara itu, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan mengalami segala jenis kesukaran hidup bersama anaknya. The Pursuit of Happiness adalah sebuah filem yang menceritakan bagaimana sukarnya untuk mencapai mimpi dan diarahkan oleh Rebel Mucino yang bergenre biografi drama. Filem ini telah dikeluarkan pada tahun 2006 dan menduduki tempat teratas box office serta berhasil meraih pujian dan penghargaan dari banyak penonton. Filem ini berdasarkan dari kisah nyata. Berdurasi selama 117 minit, The Pursuit of Happiness menceritakan kisah tentang Chris Gardner yang dilakonkan oleh Will Smith. Plot filem ini adalah rangkaian inspirasi perjuangan Chris dalam memberi masa depan yang baik bagi anaknya. Bajet pembuatan filem ini ialah $55 million bersamaan RM231,577,500 Malaysia. Domain kognitif yang diasaskan oleh Dr. Benjamin Bloom pada tahun 1996 bertujuan untuk pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berfikir. Domain kognitif melibatkan pengetahuan dan pembangunan kemahiran intelek. Terdapat 6 kategori utama menurut taksonomi Bloom, iaitu aras pengetahuan, aras pemahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan aras penilaian. Kategori ini bermula daripada tingkah laku yang paling mudah kepada tingkah laku yang paling kompleks. Saya akan membentangkan tentang kaedah penyelesaian menggunakan domain kognitif. Yang pertama ialah pengetahuan. Chris Gardner merupakan seorang bapa yang bekerja keras dan sabar mengharungi pelbagai cabaran dalam kehidupannya bagi mendapatkan sebuah pekerjaan. Pada setiap hari, beliau akan pergi ke syarikat-syarikat yang berdekatan dengan perumahannya bagi menjual mesin pengimbas ketumpatan tulang yang dijualnya. Selain itu, Chris juga amat menyayangi anak tunggal lelakinya yang masih kecil walaupun dia tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sama seperti bapa lain berikan kepada anak mereka. Chris tetap berusaha bagi menunaikan semua permintaan yang diminta oleh anaknya tanpa mengenal erti penat lelah agar tidak menghampakan hasrat dan semua keinginan anaknya. Chris menunaikan permintaan yang diminta pada hari lahir anaknya
dengan memberikan hadiah walaupun beliau tahu beliau kekurangan wang. Beliau juga berusaha untuk menjadi bapa yang terbaik untuk anaknya walaupun dia serba kekurangan. Yang kedua ialah kefahaman. Kehidupan individu masa kini akan menjadi lebih sukar apabila mereka tiada pekerjaan. Ini kerana kekurangan dari segi kewangan bagi menampung kos sara hidup yang tinggi untuk menjalani kehidupan seharian. Contohnya, Chris mengalami krisis dalam rumah tangga beliau bersama isteri tercinta Linda. Oleh kerana kekurangan yang Chris miliki, Linda memilih untuk meninggalkan beliau bersama anaknya kerana tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sepatutnya di dalam rumah tangga mereka. Namun, Linda juga merancang untuk meninggalkan anaknya di panti asuhan. Chris Gardner menolak keputusan isterinya dengan tegas dan mewakilkan dirinya untuk menjaga Christopher seorang diri. Yang ketiga ialah aplikasi. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, kita perlulah rajin berusaha dan tidak putus asa bagi mendapatkan kejayaan yang diinginkan. Apabila seseorang itu tidak mudah putus asa dalam mencapai satu matlamat yang ingin dikecapinya, maka sesuatu ujian yang datang itu mempunyai hikmahnya yang tersendiri dan memberikan hasil yang lumayan kepada diri mereka sendiri. Melalui filem ini, kita dapat mengetahui bahawa mencari pekerjaan itu bukanlah semudah yang difikirkan. Ini kerana persaingan di antara individu pada masa kini adalah sangat tinggi. Selain itu, mempunyai kewangan yang stabil dan pekerjaan yang tetap juga mampu mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan seseorang individu itu. Di samping itu, setiap individu perlulah mempunyai kebijaksanaan dan berani untuk mengambil peluang dan menghadapi segala cabaran di dalam kehidupan agar sentiasa berdaya saing antara individu agar tidak ketinggalan. Yang keempat, analisis. Chris Gardner tidak pernah mengeluh dalam menjalankan setiap tanggungjawabnya untuk membesarkan seorang anak lelaki walaupun dia perlu mengharungi pelbagai rintangan dan cabaran kehidupan. Beliau juga tidak pernah menunjukkan kesusahan kehidupannya semata-mata untuk mendapatkan belas kasihan kepada orang lain. Oleh itu, Chris sentiasa menunjukkan kehidupan yang normal kepada orang luar, walaupun sebenarnya kehidupannya tidaklah semudah yang disangkakan dan tetap pergi ke temu duga walaupun berpakaian yang tidak kemas dan kotor. Seterusnya ialah sintesis. Chris menjual mesin pengimas ketupatan tulang untuk menjadi pendapatan seharian bersama anak lelakinya. Namun dengan itu, hasil jualannya tidaklah terlalu laris dan hasil yang diraihkan tidak mampu untuk menampung kos seharian serta menyukarkan mereka berdua mencari tempat untuk berlindung. Contoh scene di mana Chris dan anaknya terpaksa tidur di dalam tandas di stesen kereta api dengan hanya beralaskan tisu sahaja. Pada hari yang seterusnya, Chris dan anaknya bergegas untuk beratur dan berebut tempat untuk menginap di tempat bantuan penginapan para gelandangan selama mereka tidak memiliki rumah sendiri kerana tidak mampu untuk membayar sewa rumah mereka. Setelah menjelang siang hari, Chris berusaha untuk membaiki mesin pengimbas ketupatan tulang yang terakhir yang dimilikinya untuk dijual bagi mendapatkan sedikit wang hasil penjualan itu. Yang terakhir pula ialah penilaian. Usaha yang keras akan menjadi lebih lumayan jika kita sentiasa berusaha untuk mencari jalan penyelesaian dan gigih apabila menghadapi pelbagai rintangan dan liku-liku kehidupan. Sebagai contoh, Chris telah diterima untuk bekerja dan memulai kerjanya di Dan Witter. Dan berkat hasil usahanya sendiri, dia telah mendirikan firman investasi Gardner Ridge pada tahun 1987. Oleh itu, kita perlulah bersyukur dengan semua yang dimiliki oleh kita sendiri dan tidak perlulah merasa kecewa dengan ujian yang menimpa. Kerana tidak semua orang merasakan kesenangan dalam hidup dan kemungkinan kehidupan mereka lebih sukar berbanding apa yang kita lalui. Selain itu,
Kasih sayang seorang bapa kepada anaknya walaupun serba kekurangan tidak menjadikan ia seorang yang lemah dan tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk tidak membahagiakan dan menyayangi anaknya mengikuti cara yang tersendiri. Chris tetap ingin menjaga anaknya sendiri walaupun ia sedar bahawa dia tidak mampu untuk menampung kehidupan mereka berdua dan mencari rumah untuk berteduh. Kesimpulan untuk filem ini. Filem ini adalah filem yang wajar untuk kita contohi kerana mempunyai banyak pengajaran dan ianya juga telah mendapat sambutan yang tinggi serta galakan yang baik oleh penonton. Seterusnya, filem ini memaparkan pengajaran yang banyak seperti kita mestilah bersikap sabar ketika mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan. Contohnya, ketika menjual mesin muda alih, Chris diuji dengan masalah hidup. Namun, dia selalu bersikap bijak dan tidak pernah mengeluh atas ujian yang menimpa hidupnya. Akhir sekali, kita hendaklah memanfaatkan setiap peluang yang ada. Chris sedar bahawa hampir tiada masanya untuk berehat kerana kesibukannya di Twitter. Tetapi dia memanfaatkan masa dengan berusaha sebaik-baiknya dan berhasil lulus menjadi pegawai. Andai kata pada waktu itu Chris tidak memanfaatkan peluang, mungkin kisah hidupnya tidak akan difilemkan. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you can't do it. You want something, go get it. Period.